Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid tahun 4. Hari ini kita akan sambung tajuk unit 13 mata pelajaran pendidikan kesihatan, iaitu sediakan payung sebelum hujan. Murid-murid boleh rujuk pada muka surat 102 dan 103. Okey. So kita akan lihat apa itu maksud sediakan payung sebelum hujan. Okey, dari segi logiknya, kita sedang menyediakan diri kita daripada masalah kecederaan ataupun sesuatu keadaan kemungkinan yang lebih teruk. Itulah maksud sediakan payung sebelum hujan. Okey, maknanya sebelum kita basah, kita kurangkan ataupun minimumkan diri kita daripada kena hujan yang banyak. So maksudnya kat sini dalam kesihatan ni kita kena berpegang pada prinsip cegah dahulu. Sebelum merawat, baik cegah. Okey, jadi di sini cuba lihat muka surat 103. Okey, Anas, Azira dan Jessie telah menghadiri program bantu mula untuk kecederaan. Okey, bantu mula ni seperti yang kita dah belajar sebelum ni, bantu mula ni ialah kaedah ataupun cara kita memberi rawatan pertama sebelum kita pergi jumpa doktor ataupun klinik. Okey, jadi di sini kecederaan ketika bersukan di majlis sukan negara. Okey, di sekolah, di rumah, di dalam kelas adalah tempat-tempat yang kita murid-murid lah berisiko tinggi untuk mengalami kecederaan. Okey, jadi sebelum kita nak merawat ke, nak mencegah, elakkanlah daripada melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan kecederaan yang merisikokan diri. Okey, kita tengok di sini, mereka berpeluang melakukan sendiri aktiviti bantu mula untuk merawat kecederaan lebam dan tersedia. Okey, jadi di sini kita nak fokus kepada lebam dan tersedia. Okey, kalau murid-murid tak tahu apa itu lebam dan tersedia, boleh rujuk kelas kita sebelum ni. Jadi di sini caranya ataupun langkah-langkahnya ialah dengan Pricer. Okey, Pricer ni P-R-I-C-E-R. Okey, ini dalam bahasa Inggeris. Jadi apa itu Pricer? Okey, dia menggunakan nama pendek untuk kita mudah ingat. So kalau dalam keadaan panik tu, kita ingat Pricer. Pricer nombor 1 ialah prevent. Prevent ni maknanya dah berhenti ataupun elakkan daripada melakukan aktiviti. Okey, contoh kalau kita sedang bermain bola, tiba-tiba kaki kita rasa macam sakit. Okey, so berhenti terus, jangan paksa diri ataupun rasa macam tak apa, aku boleh buat lagi ni, aku boleh main lagi. Okey, elakkan daripada terus melakukan aktiviti itu. Okey, maknanya apa? Rest. Okey, dah prevent tu maknanya dalam hati kita dah berhenti, cukup. Okey, rest ni pergi ke kawasan yang selamat, yang berteduh. Okey, rehatkan pada bahagian yang mengalami kecederaan bengkak atau tersedia. Dalam gambar ini, murid dapat lihat kaki dia sebelah kiri dia buka kasut dia. Okey, buka je. Kalau tangan tu ada jam ke, ada cincin ke, buka bagi kawasan yang cedera itu rehat, sebab dia akan mengalami bengkak. Okey, bengkak atau terselia. Okey, kemudian ais. Okey, terus cari ais. Ingat kan, kalau cikgu PJ je, kalau ada masalah apa, mesti disuruh kamu cari ais kan, cari ais. Ais ni untuk kita tuam sejuk, kerana suhu yang sejuk ni akan menyebabkan kita punya kapilari darah. Kalau bengkak ni, biasa kapilari darah kita pecah. Bila pecah, darah dalam kapilari tu dia terkeluar, bercampur dengan darah di luar. Jadi menyebabkan situasi anggota badan kita yang cedera itu akan bengkak. Jadi di sini bila kita letak ais, kita telah mengurangkan keradangan. Keradangan ni ialah macam perubahan suhu di kawasan bengkak tu.
Dia panas. Jadi kalau letak ais, dia akan mengecutkan dan mungkin akan membantu memberhentikan darah yang keluar. Okey. Ingat pry. Tadi dah pry. So pricer. Okey, pricer. C. Apa istilah bagi C? Compress. Compress ni tekan. Okey, kompresor. Kompresor ni tekanan. Okey, tekan pada bahagian yang sakit lah. Balut kawasan. Jadi cara terbaik sekali lah balut kawasan yang cedera itu dengan kain yang bersih. Biasa kalau dalam peti itu yang penting, peti kecemasan di rumah, di sekolah sebab di situ ada alat-alat yang kita perlukan untuk bantu mula. So kat sini kalau murid-murid dapat lihat sekejap Okey, cikgu bulatkan kawasan dia. Okey ni. Dia akan balut. Balut ni maknanya jangan ketat sangat, jangan longgar sangat. Okey, just bagi tekanan. Rasa-rasa macam tu cukup. Okey, balut kawasan cedera. Okey, cedera. Tekanan pada kawasan cedera. Jadi kalau kita bagi tekanan pada kawasan cedera itu, dia akan mengelakkan darah daripada terus kalau berdarah dia akan berhenti mengalir lah. Okey. Elevation ni tinggikan kawasan yang cedera melebihi aras jantung. Maknanya kamu di sini kena baring. Okey, letakkan di sini nampak bantal kan. Maknanya kawasan yang cedera tu kalau kaki ni tinggi sikit, jantung kita kat sini kan. Jadi kat situ dapat membantu mengurangkan kesakitan ataupun keradangan lah. Okey, jadi yang terakhir sekali refer. Ni yang cikgu cakap tadi. Bantu mula ni adalah untuk kita bagi rawatan pertama sebelum kita pergi jumpa doktor ataupun pengamal perubatan yang bertauliah. Okey, jadi untuk hari ini yang ni lah kamu kena belajar, iaitu pricer. Ingat pricer kalau cedera, terus pricer prevent, rest, ice, compress, elevation dan refer. Okey, di sini ada maklumat tambahan iaitu cuba kamu nanti cari dalam YouTube. Selain daripada pricer, kita ada cara lain lah, iaitu TOTAPS. Ni TOTAPS. Prinsip TOTAPS bantu mula. Dia sama je. Cuba kamu tengok, cikgu ada buat carian di YouTube ni. Nampak ni, pertolongan cemas TOTAPS. Tadi pricer ni TOTAPS. Bagaimana TOTAPS itu di boleh tengok video yang ni lah. Contoh Haris, jom main bola. Apa? Main bola? Lupi pun ada. Tolong. Bang ni. Tolong. Tolong. Abang Faris. Syamiul. Jom. Oi, kenapa? Kenapa? Ni Syamiul kenapa ni? Oi, buka dulu. Buka kasut dulu. Tisu seluar ni. Boleh. Sakit. Sakit. Okey. Dia tali. Bawa. Okey, kamu tengok ada beberapa rakan yang prevent dia berhenti terus tak main. Peng kau pergi ambil ni. Pasal. Okey. Baik. Rest. Itu untuk ni lah. Tapi untuk TOTAPS, ini kaedah dia. Zek, kau kena tolong dia dulu. Okey, aku tolong. Kau okey, Mi? Kau boleh sakit dah? Sakit. Kulali aku rasa sakit ni. Kau boleh lihat? Aku buka stokin boleh tak? Boleh seluar sakit Okey, lah. seluar. Berbual lagi. Tengok dulu. Rakan yang sakit tu Rasa tanya dulu. bengkak ni Mi. Kat buku lali kau ni. Ada biru-biru ni. Okay, ni Rasa lah, terselia ni. tengok. Boleh sentuh Mi? Bahagian kiri. Sini Mi. Sini Mi. Touch sentuh dengan kadar yang okey lah. Okey, contoh ni tadi observe. Tak ni Mi. Kat buku lali kau ni. Ada biru-biru ni. Kawasan yang Rasa terselia ni. berubah. Boleh sentuh Mi. Ni. Okey, beritahu dulu mangsa sebelum mereksa dan menyentuh bahagian tercedera. Ini mengingatkan masa terkejut. Okey. Beritahu dulu.
Sini Ki Mi. Sini Mi. Bayi Mi. Okey lah tu. Wis. Tak okey ni bos ni. Nak aku tolong tak? Boleh tolong. Boleh? Okey, kau tolong. Okey tak kau ni? Boleh tak? Cuba kau gerak jap. Okey, active movement, pergerakan aktif. Okey, arahkan mangsa supaya menggerakkan anggota yang cedera seperti tangan, kaki dan tujuannya mengesan tahap pencederaan. Ini setakat ni TOTA ni adalah untuk kita kesan kat mana cedera. Okey. Dan tahap dia macam mana. Okey, kemudian kita akan pergi ke Boleh? Tak boleh? api ya. Tak gerak? Tak boleh gerak? Okey, biar aku cuba tolong gerakkan lah. Okey, boleh? Okey, passive movement. Bantu jika mangsa tersebut tidak dapat menggerakkan bahagian anggotanya sendiri. Okey, maknanya kalau dia dah cuba, dia kata tak boleh gerak ni. Okey, awak cubalah pegang slow-slow, gerakkan. Okey, kalau ada beritahu mangsa tersebut bahawa kita hendak membantunya untuk menggerakkan anggotanya. Okey, kena beritahu dulu bagi mangsa tidak terkejut. So kalau ada reflect daripada mangsa, kita tahulah kat mana dia. Sikit. Tak boleh tak? Boleh gerak sikit je. Sikit je? Okey, tak apa. Skill, kemahiran. Arahkan mangsa melakukan pergerakan asas seperti berdiri, berjalan, berlari dan melompat sambil melakukan. Okey, ini kalau mangsa kata okey, rasa macam okey, tapi kita nak tahu Try jalan kan? tahap. Tolong jap. Tolong angkat dia. Kita bagi dia jalan jap. Sejauh mana Boleh ni? Ada contoh. Letak slow Mi. Okey, boleh. Sakit. Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Okey, tak boleh. Duduk. Okey. So TOTAP ni lebih kepada kita nak kesan dahulu. Okey tak okey, bagaimana cedera. Okey, kalau pricer tu kita dah pergi ke arah rawatan. So hari ini kita akan belajar mengenai TOTAPs. Okey, TOTAPs. Satu kaedah untuk membuat penilaian kita nak apa? Nak detect. Tadi kita dah tahu. Okey, itu sajalah. Okey, ini untuk TOTAPs. Inilah yang kita tengok dalam buku ni. Okey. Satu lagi, penggunaan haba ke atas anggota yang tercedera menyebabkan salur darah yang pecah menjadi kembang. Ini yang cikgu kata tadi. Kita guna ais ni untuk ais ni sejuk. Bila sejuk dia akan kecut. Semua benda yang kena ais ataupun udara ataupun suhu berubah kepada sejuk, dia akan kecut. Jadi kalau kita guna air panas ataupun air yang suam-suam untuk tuam, dia akan menyebabkan salur darah tu makin kembang. Bila kembang dia pecah. Tadi dah crack ataupun dah pecah. Makin kamu letak haba, makin besar salur darah itu. Jadi bila salur darah besar seperti pipe lah, makin besar pipe, makin banyak air yang akan keluar, akan lalu. Okey, jadi itu saja yang cikgu nak bincangkan. Okey. Nanti kita akan tengok soalan dalam Google Meet. Okey, jadi soalannya berkisarkan kepada inilah soalan uji minda 1-4. Okey. Sebelum itu cikgu nak terangkan lagi sekali ni. Okey, HAM. Okey, perkara yang perlu dilakukan dalam tempoh rawatan cedera lebam. Okey, lagi sekali kita ulang. Sebelum ni kita dah terangkan tentang HAM ni. H ialah ni lah, kadang-kadang kita banyak guna minyak panas kan. Cedera je terus ambil minyak panas. Elak kan, sebab tadi price tak ada pun cerita pasal minyak panas. Ini semua akan menyebabkan benda panas akan menyebabkan lagi teruk kembang kita punya salur darah, banyak darah keluar. Okey, alkohol juga boleh meningkatkan pengaliran darah. Okey, ni alkohol. So alkohol ni ada pada ubat-ubat jugalah. Contoh sapuan-sapuan yang ada dijual di kedai tu. Kalau minyak ni minyak bam ke, minyak kuda ke, minyak panas. Kalau alkohol ni macam sanitize kan, kamu boleh letak sanitize. Dia akan menyebabkan lagi proses aliran darah tu makin teruk, laju. Sama je konsep dia. Pergerakan yang berlebihan. Okey, bila dah cedera, elakkan daripada bergerak. Bergerak. Kita tak tahu, mungkin tinggal sikit je lagi. Bila kamu bergerak, habis terus.
pecah ke, patah ke. Okey. Okey, tekanan dan urutan berlebihan boleh melambatkan proses penyembuhan. Nampak ni. Kalau kita injet ke apa, elakkanlah daripada minyak panas ke, urut-urut ni nanti dulu. Okey, dapatkan bantuan bantu mula pricer dulu ataupun top ups, dan kemudian baru kamu cek doktor, minta kepastian boleh tak doktor untuk buat tradisional, okey, urutan ke apa. Okey, kalau doktor kata nanti dulu, okey, kamu kena elakkan dulu. Okey, jadi itu saja daripada Cikgu Syah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.